Okey, tajuk kajian penyelidikan pada hari ini adalah pandangan pengunjung terhadap Pantai Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan. Seterusnya adalah latar belakang kajian. Okey. Port Dickson diberi nama daripada seorang pegawai tinggi bernama Sir John Frederick Dickson. Lepas tu Port Dickson boleh dipanggil short form sebagai PD. PD juga dikenali dengan nama Tanjung oleh orang Melayu tempatan sebelum tempat ini dibangunkan dan dimajukan kerana kedudukannya di teluk yang kecil. Okay. Orang Cina tempatan menamakan PD sebagai Alang. Orang India tempatan menamakan tempat ini sebagai Arang. Okay. Pantai Teluk Kemang merupakan pantai terbesar dari segi kesediaan fasiliti dan infrastruktur. Lepas tu Pantai Teluk Kemang terletak di antara 7 dan 8 batu PD. Kebanyakan hotel dan resort dan pansapuri Teraga tertumpul di Pantai Teluk Kemang juga. Okay, seterusnya adalah permasalahan, persoalan dan objektif kajian saya. Yang pertama, pencemaran air berlaku di Pantai Teluk Kemang. Yang kedua adalah terdapat banyak kedai makan di Teluk Kemang yang tidak bersih. Ketiga, pengunjung tidak puas hati terhadap infrastruktur yang sedia ada di lokasi kunjungan. Persoalan kajian adalah apakah punca mengakibatkan pencemaran air berlaku di Pantai Teluk Kemang? Yang kedua, kenapakah kedai makan di Teluk Kemang dalam keadaan tidak bersih? Ketiga, bagaimanakah kesan pembangunan infrastruktur terhadap tahap kepuasan para pengunjung? Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti punca mengakibatkan pencemaran air berlaku di Pantai Teluk Kemang. Kedua, untuk mengkaji faktor kedai makan tidak bersih. Yang ketiga adalah untuk menganalisis kesan pembangunan infrastruktur terhadap kepuasan para pengunjung. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kajian ini penting kepada pengaji kerana pengaji hendak menganalisis pandangan pengunjung terhadap Pantai Teluk Kemang dan juga boleh menjadi rujukan kepada pengaji yang akan datang. Yang kedua adalah kepentingan kepada masyarakat tentang pandangan pengunjung terhadap Pantai Teluk Kemang, Desa Negeri Sembilan, terhadap pantai yang semakin kotor ini. Okay. Supaya pengunjung ada kesedaran, masyarakat ada kesedaran untuk tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan nama baik Pantai Teluk Kemang. Okay. Yang ketiga adalah kepentingan kepada pengaji yang akan datang. Kajian ini penting kepada pengaji yang akan datang kerana mereka boleh mempunyai maklumat yang sedia ada dan boleh menggunakan maklumat tersebut sebagai rujukan kajian yang berkaitan dengan tajuk inilah. Okay. Yang seterusnya adalah hipotesis kajian. Hipotesis kajian ni adalah untuk melihatkan sejauh manakah pandangan pengunjung terhadap Pantai Teluk Kemang Port Dickson. Lepas tu berdasarkan permasalahan kajian, terdapat beberapa isu yang mengakibatkan berlaku semakin berkurang pengunjung mengunjungi Pantai Teluk Kemang. Skop kajian pengaji akan tertumpu terhadap responden berjantina lelaki dan perempuan tanpa mengira taraf pekerjaan dan responden yang berumur 18 tahun atau ke atas kerana mereka berfikiran matang dan berfikiran rasional. Batasan kajian saya adalah isu COVID-19 sekarang menyebabkan kurang pengunjung pergi ke pantai dan masalah kewangan untuk membeli tiket ke tempat kajian kerana saya sebagai pelajar yang tiada berpendapatan, dan masalah terakhir adalah masalah pengangkutan untuk ke tempat kajian. Okey, dan seterusnya kita masuk ke keseluruhan kajian. Destinasi pantai. Pantai adalah sebagai intertitar dan kawasan di atas tanda air pasang yang terdiri daripada bahan pantai seperti pasir, sirap dan atau lumpur. Bahan-bahan ini ada di tempat laut, tebing, bukit pasir dan tanah atau pertanian. Dicakap oleh Tolstoy dan Pening Roswell dipetik dalam vakum Memnon pada tahun 2005. Definisi pandangan adalah merupakan penelitian terhadap sesuatu perkara atau mentafsirkan pesanan seseorang. Lepas tu pandangan adalah daripada perbuatan memandang sesuatu perkara. Okay. Kita masuk ke objektif pertama. Okay. Objektif pertama saya adalah pencemaran air berlaku di
di pantai Teluk Kemang. Uh, Peniaga-peniaga yang berniaga di pantai Teluk Kemang menyatakan bahawa pengunjung yang datang ke pantai membuang sampah serak di merata pantai. Lepas tu pengunjung tidak membuangkan sampah serak ke dalam tong sampah yang telah disediakan lah. Tong sampah tu ada tapi pengunjung tidak sudi atau malas membuang tong sampah mengikut peraturan. Lepas tu aktiviti pelancongan pantai menyebabkan kemusnahan alam sekitar, pencemaran air yang menjejaskan status ekologi dan pengalaman rekreasi para pengunjung. Oleh itu, pengaji memberi cadangan boleh membuat kempen-kempen menjaga alam sekitar atau sekarang pun banyak volunteer, sukarelawan yang sukarela mengkutip sampah di pantai-pantai yang tercemar. Okay. Dan seterusnya di samping itu kita masuk ke objektif kedua, iaitu terdapat banyak kedai makan di Teluk Kemang yang tidak bersih. Okey. Mengikut kajian Azlan, Noazia, Azni, Fahad dan Azhar pada tahun 2012. Kumpulan terbesar responden menganggap kedai makanan dan penjual makanan sederhana bersih. Okey. Ini kerana keadaan longkang di kedai-kedai dalam keadaan dengan air kotor yang mengalir ke laut. Lepas tu air longkang yang bau busuk dan berwarna hitam daripada longkang membuat pelancongan yang berada berdekatan berasa tidak menyenangkan. Okay, kes ini patutnya melapor dengan MPPD dan Jabatan Kesihatan atau PBT pihak berkuasa tempatan. Dengan mengambil tindakan tersebut, pihak-pihak yang berkaitan ini akan membeli penjual makanan, latihan dan kesedaran supaya tempat duduk pelanggan, rantai, kedai, dapur dalam keadaan bersih. Selain itu, penjual makanan sendiri yang bertugas juga perlu sentiasa dalam keadaan bersih, bebas lalat dan teratur sepanjang masa lah. Yang ni penting. Imej seseorang merupakan imej kedai tersebut juga. Okay. Seterusnya adalah objektif ketiga, pengunjung tidak puas hati terhadap infrastruktur yang sedia ada di lokasi kunjungan. Okay. Pengunjung tidak puas hati terhadap masalah tandas terletak jauh, tiada air pipe untuk membasuh tangan dan jilus kaki selepas mandi di pantai. Okay. Ini air di pantai bukan sentiasa bersih kan. So siapa yang pengunjung lepas mandi di pantai, mereka akan membasuh tangan, jilus kaki, mungkin akan siram air pada badan untuk bersihkan badan. So tiada air pipe ini memang isu yang sangat penting lah, yang serius. Lagi satu, tandas terletak jauh. Yang ni memberi kesan kepada budak kecil lah. Budak kecil kan sekarang ibu bapa suka bawa budak kecil ke pantai untuk main. So masa budak kecil tu main nak pergi tandas terletak jauh, terpaksa mereka jalan jauh ke tandas. So dan biasanya budak kecil pun tidak boleh tahan nak pergi tandas. Ini menjadi satu isu lah, tandas terletak jauh. So, okay, untuk memahami kepuasan pelancong atau pengunjung adalah penting untuk pemasaran destinasi yang berjaya. Pengunjung juga mengadu bahawa tandas jauh, tadi dah bincang, okay. Kemudahan tandas atau surau dan taman kanak-kanak telah rosak, lapuk, tidak dibaiki serta persekitaran tidak selesa. Okay, lepas tu adalah teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, kaedah kuantitatif, kaedah penyelidikan. Pengaji menggunakan kaedah kuantitatif iaitu mengagihkan borang soal selidik di pantai Teluk Kemang. Reka bentuk borang soal selidik adalah terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian A, profil pengunjung. Bahagian B, 5 soalan tentang objektif
Pertama iaitu mengenal pasti punca mengakibatkan berlaku pencemaran air di pantai Teluk Kemang. Bahagian C juga sama, 5 soalan tentang objektif kedua iaitu untuk mengkaji faktor kedai makan tidak bersih. Bahagian D, 5 soalan tentang objektif ketiga iaitu menganalisis kesan pembangunan infrastruktur terhadap tahap kepuasan para pengunjung. Okay. Pengaji juga menggunakan kaedah pengumpulan data iaitu merujuk buku atau jurnal untuk mendapat masuk dan konsep suatu perkataan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Iaitu perpustakaan. Pengaji pergi ke perpustakaan UNIMAS untuk mencari buku dan jurnal. Pengaji mendapat jurnal yang bertajuk Industri Pelancongan dan Alam Sekitar di Port Dickson, menyorok titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Pengaji juga menggunakan internet iaitu yang satu internet page yang bernama Google Scholar. Kat dalam ada banyak jurnal yang dalam researchers get. Kat sana boleh free untuk download. Okay, rumusannya pengaji berharap melalui kajian ini, pengunjung-pengunjung akan sedar diri bahawa menjaga kebersihan pantai adalah tanggungjawab semua orang. Pengaji akan melakukan kajian ini di Pantai Teluk Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan dan kedai makan yang berhampiran. Pengaji menggunakan kaedah kuantitatif. Jadi, pengaji akan memberi soal selidis kepada seramai 384 orang responden. Okay, sekian saja presentation saya. Terima kasih.